Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Saya Muhammad Fakhruddin bin Yusof, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi tahun 6 dan tahun 1 bagi tahun 2021. Sejak tahun 2015, sekembalinya saya dari negeri Selangor, saya bertugas di SK Sungai Baru, Simpang 4 Perlis. Tajuk pembentangan saya adalah modul dan pelaksanaan PLC menggunakan alatan tools lesson study atau lebih dikenali belajar menggunakan rancangan pengajaran harian. Jom, mari sama-sama kita berkongsi fakta dan maklumat. Eloklah kiranya jika kita lihat sedikit definisi Professional Learning Community. Ia merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi murid yang lebih baik. PLC adalah satu pembudayaan sekolah yang menggalakkan pembelajaran guru secara kolaboratif untuk melaksanakan penambahbaikan. Konsep PLC. PLC ialah keberkesanan secara usaha kolektif staf dengan menumpukan kepada menggunakan kemahiran dan pengetahuan guru, membina hubungan yang berkualiti, mempunyai program yang sangat berfokus, menggerakkan sumber-sumber sedia ada dan akhir sekali berkongsi kepimpinan. Sepanjang proses PLC, tanya diri anda soalan-soalan kritikal yang harus ditanya. What do we want our students to learn? How will we know they are learning? How will we respond when they don't learn? How will we respond when they do learn? And what do we want our students to learn? Jawatankuasa PLC sekolah saya menyediakan fail dan juga carta organisasi sepanjang tahun. Contoh minit mesyuarat dan juga panggilan mesyuarat kali pertama jawatankuasa PLC sekolah dan juga contoh jadual pelaksanaan PLC yang dijalankan di sekolah. Marilah kita lihat kepada tools lesson study. Ciri-ciri lesson study: usaha kolaboratif dalam kalangan guru, berfokus kepada pembelajaran pelajar, berfokus secara langsung kepada peningkatan pengajaran berdasarkan kesesuaian, berasaskan kepada peningkatan profesional guru berterusan secara jangka panjang. Kitaran lesson study mempunyai 5 tangga. Yang pertama, tentu goal pengajaran. Yang kedua, bina rancangan mengajar. Yang ketiga, ajar ataupun perhati pengajaran. Yang keempat, menilai atau reflect pengajaran. Atau yang kelima, ubah suai rancangan pengajaran. Secara pilihan, boleh juga diajar semula. Prosedur lesson study. Yang pertama, menentukan matlamat dan merangka RPH.
Pelaksanaan lesson study. Secara amnya, langkah-langkah melaksanakan lesson study adalah seperti berikut. Yang pertama, membentuk kumpulan lesson study dan menentukan matlamat serta sasaran. Dalam langkah ini, anda perlu melantik seorang ketua pasukan. Seterusnya, mengkaji matlamat kurikulum dan sukatan pelajaran, mengkaji dan membincangkan masalah pembelajaran murid dan membincangkan serta menentukan matlamat atau sasaran yang hendak dicapai. Bagi langkah kedua, iaitu merancang dan membina rancangan pengajaran harian. Pilih unit atau tajuk yang hendak diajar dalam satu sesi pengajaran. Bincang masalah pembelajaran murid berkaitan dengan unit atau tajuk berkenaan. Bina langkah-langkah dalam RPH dan sediakan sumber pengajaran. Fikirkan dengan mendalam strategi pengajaran yang sesuai digunakan. Fikirkan dan jangkakan respon murid semasa proses pengajaran dan bentang dan lihat semula strategi pengajaran dengan teliti. Langkah seterusnya iaitu langkah ketiga, seorang pakar rujuk atau knowledgeable other dijemput sebagai pemerhati, pemberi komen dan cadangan bagi langkah-langkah penambahbaikan dalam RPH. Sebelum itu, ketua kumpulan perlu memberi taklimat ringkas kepada PR atau knowledgeable other berkaitan dengan skop pengajaran yang akan dilaksanakan. Seorang atau lebih di kalangan guru dalam kumpulan akan melaksanakan pengajaran dalam kelas tertentu yang telah dipilih pada peringkat awal, seperti yang terdapat di dalam RPH yang disediakan secara kolaboratif. Ahli kumpulan dan guru-guru lain hadir bersama sebagai pemerhati dan mengumpul data-data atau maklumat sepanjang sesi pengajaran tersebut. Untuk sesi perbincangan refleksi, kami menyediakan borang pemerhatian seperti di dalam barcode yang disediakan di bawah. Ahli kumpulan dan guru lain digalakkan melihat hasil pembelajaran murid tanpa mengganggu mereka ketika belajar. Data yang dikumpul termasuk interaksi antara guru murid dan hasil pembelajaran murid. Fokus utama diberikan kepada respon, tingkah laku dan pembelajaran murid. Elakkan fokus kepada pengajaran guru. Sepanjang pemerhatian, guru perlu sentiasa membuat refleksi kendiri. Langkah seterusnya dalam langkah keempat, sesi refleksi pengajaran. Sesi ini diketuai oleh ketua kumpulan. Sesi dimulakan dengan melihat semula matlamat dan sasaran lesson study. Guru yang mengajar diberi peluang terlebih dahulu untuk memberi komen, pandangan dan refleksi terhadap pengajaran yang dilakukan serta RPH yang pertama tadi. Seterusnya, guru-guru lain yang menjadi pemerhati perlu berkongsi maklumat dan masing-masing perlu menekankan kepada aspek-aspek positif pembelajaran murid berdasarkan evidence dan bukti murid. Guru-guru berkongsi maklum balas yang kritikal berdasarkan pemerhatian guru tersebut dan evidence murid. Komen dan bincang tentang hasil pembelajaran murid dan isi kandungan atau konten mata pelajaran. Seterusnya, bincang kelemahan dalam RPH berdasarkan evidence murid tersebut dan fikirkan cara penambahbaikan RPH.
Anda juga perlu fikirkan dan bincang dengan mendalam bagaimana hasil pembelajaran murid dapat ditingkatkan dalam sesi pengajaran. Ketua pasukan bertindak sebagai moderator atau pemudah cara dan mengemukakan pandangan serta cadangan dalam sesi refleksi. Pakar rujuk pula akan diminta untuk memberi pendapat serta kesimpulan di akhir perbincangan. Sesi refleksi ini adalah bersifat profesional dan sebarang kritikan atau teguran adalah bertujuan meningkatkan profesional semua guru yang terlibat. Komen dan hasil refleksi perlu dicatat dan disimpan untuk dijadikan rujukan serta bertujuan penambahbaikan RPH yang akan datang. Seterusnya, pengerusi atau pakar rujuk perlu memainkan peranan untuk memastikan guru-guru aktif dan berfikir secara mendalam semasa sesi refleksi melalui teknik penyoalan isu-isu yang kritikal. Bagi langkah seterusnya, skrip dan langkah-langkah perbincangan profesional yang harus dipatuhi untuk sesi refleksi. Ketua kumpulan mengucapkan terima kasih kepada guru pelaksana dan ahli-ahli yang meluangkan masa untuk melaksanakan lesson study. Ketua kumpulan juga menjemput guru pelaksana untuk memberi komen tentang kekuatan PDPC yang baru saja dilaksanakan. Ketua kumpulan juga meminta guru tersebut memberi komen tentang kelemahan PDPC-nya sendiri yang guru tersebut lakukan. Seterusnya, ketua kumpulan meminta rakan guru ahli kumpulan seorang demi seorang untuk memberi komen bermula dengan aspek kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Akhir sekali, ketua kumpulan meminta pakar rujuk untuk memberi komen kekuatan, kelemahan, cadangan dan kesimpulan dari pelaksanaan PDPC yang dijalankan tadi. Langkah terakhir, penambahbaikan RPH dan kembali kepada pengajaran semula. Satu sesi perbincangan perlu diadakan bagi membuat penambahbaikan RPH berdasarkan hasil yang diperoleh daripada sesi refleksi. Guru-guru perlu memikirkan cara mendalam bagaimana RPH perlu ditambah baik bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dalam sesi pengajaran yang lepas. Perbincangan secara mendalam dan fokus kepada pembelajaran murid. Sesi ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru dan ketua pasukan perlu memainkan peranan supaya setiap guru terlibat secara aktif. Kumpulan guru akan menentukan sama ada pengajaran semula RPH yang telah ditambah baik dilaksanakan terhadap kelas yang sama atau sebaliknya. Sekiranya pengajaran dilaksanakan, proses dalam langkah 3 dan langkah 4 diulang semula.
perbaikan yang dilakukan adalah dalam langkah yang kedua dan juga yang keenam, seperti yang kita dapat lihat dalam contoh RPH ini. Pupils make use of their vocab books which they had prepared during the HIP program. Dan juga penambahbaikan seterusnya, teacher should give focus on the 4 prepositions that the student had learned and had listed out in their vocab books. Di sini, aktiviti HIP telah dijalankan dan murid mempunyai vocab book atau semasa vocab book competition dijalankan di sekolah, hasil kerja murid adalah seperti berikut. Terdapat juga program Vocab Attack yang dijalankan semasa HIP program yang boleh dijalankan semasa PDPC yang ditambah baik dalam PLC Lesson Study yang kita bincangkan sebentar tadi. Program lain yang berguna untuk mengatasi isu atau masalah perbendaharaan kata murid adalah program Message in a Passage. Akhir sekali, dalam sesi perkongsian, semua guru-guru berkongsi amalan terbaik bersama ahli jawatankuasa PLC, rakan-rakan guru dan juga guru-guru dari sekolah yang berhampiran. Sekian, terima kasih.